Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat saudara Pengerusi Convention Datuk Seri Asfiah Wanasa, yang amat berhormat PN Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Pengerusi Barisan Nasional yang kita kasihi, yang telah banyak berjasa kepada negeri Sarawak, yang berhormat pemimpin-pemimpin komponen Parti Barisan Nasional, Datuk Petinggi Tan Sri John Chan, Datuk Seri James Jemut Masing, Datuk Seri William Mawan, yang berhormat saudara pengurusi pengelola, Datuk Petinggi Tan Sri Afir Jabu, Ketua Pimpinan Barisan Nasional, dan seterusnya para perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertama kali saya mengucap terima kasih kerana diberi ruang untuk bersama-sama pada konvensyen yang penuh bersejarah pada hari ini. Saya terpukul dengan ucapan yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat PN Sri Haji Abdul Taib Mahmud tadi, di mana beliau telah mengariskan kejayaan yang telah dicapai oleh Barisan Nasional, di mana Barisan Nasional telah mengubah corak negeri Sarawak, di mana Barisan Nasional telah mewujudkan satu dasar yang khusus for the people, dan juga dasar yang akan kita bawa ke arah negara maju pada tahun 2020 dan juga insya-Allah negeri Sarawak ke tahun 2030. Tahniah Yang Amat Berhormat PN Sri dan syabas kepada beliau kerana telah berjaya mengubahkan kita. Saya juga mengucap tahniah kepada rakan-rakan sekalian kerana BCCK ini dibanjiri dengan warna biru, seolah-olah kita di lautan biru, laut biru. InsyaAllah biru ini akan memberi kejayaan kepada negeri Sarawak di masa-masa yang akan datang. Bukan biru sembarang biru, ini biru Sarawak. Dan insyaAllah PN Sri, biru Sarawak akan mempertahankan kedudukan Sarawak dalam Malaysia. Saudara-saudara sekalian, kita telah lihat bagaimana Sarawak sudah berubah sejak kita merdeka. Sebelum itu Barisan Nasional kita dapati perikatan, dan kita bertuah kerana PN Sri sendiri telah bersama-sama melihat perubahan daripada tahun 63 sebagai menteri yang termuda di negeri Sarawak ketika itu, dan telah menyurahkan baktinya hingga ke hari ini. Alangkah bertuahnya kita, dan perubahan ini telah nyata. Tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, kalau dari sudut perubahan infrastruktur kita dah lihat perubahannya. Bukan saja kita
bangunkan jalan raya. Kalau dulu satu saja dari Kuching ke Miri, sekarang kita ada coastal road pula. Dan Barisan Nasional telah tahu betapa pentingnya modal insan. Anak-anak kita yang harus kita latih, kita dedahkan dengan pendidikan yang baik. Maka Barisan Nasional telah mewujudkan institusi pengajian tinggi yang begitu banyak. Kalau mari Kota Semarahan tidak ada universiti hari ini, kita telah melihat beberapa institusi pengajian tinggi di Kota Semarahan. Mari kita hantar anak kita ke Kuala Lumpur nak belajar ke MU. Apabila kita dah pass form 6 dapat tempat di MU, seluruh kampung hantar ke airport. Kenapa kita hantar? Semua kampung kita hantar anak kita ke airport nak belajar ke MU. Mari MU kan UiTM aja, UKM belum lagi. Kita hantar kerana kita rasa inilah masa depan anak kita yang akan mengubah negeri Sarawak melalui pendidikan yang tinggi. Sebabnya anak kampung kita hantar kagum hantar ke airport. Hari itu kita boleh hantar supaya airport di Kota Semarahan. Kita boleh hantarkan anak kita. Ini kejayaan kita dalam Barisan Nasional dari sudut pendidikan. Begitu juga dengan sudut sosial. Tadi kita telah melihat gambaran yang telah diberi oleh Yang Maha Berhormat Bin Sri. Memang benar Bin Sri sudah berjaya. Sebab biarlah kami Niaga Bandar pun susah juga. Mari saya ada motor. Kini tu banyak gila motor. Sampai traffic jam, sampai jual motor banyak barisan juga. Dan gitu, insyaAllah kita akan selesaikan. Sebabnya kita ada perancangan untuk bandar, kita ada perancangan untuk luar bandar, dan kita mempunyai satu gagasan pembangunan yang lebih begitu. Adik kakak sekalian, inilah kejayaan kita. Inilah kejayaan Lautan Biru yang telah membawakan kejayaan negeri Sarawak. Kita tu. Sebab ialah kita lihat masa depan kita. Kita bertuah kena hari itu 2011 kita melihat kejayaan kita. Tetapi daripada detik hari ini juga kita naklah melihat masa depan negeri kita. Di manakah letak negeri kita? Di manakah letak negara kita? Di manalah letaknya rakyat Sarawak dalam masa depan hingga ke tahun 2020 bagi negara Malaysia dan bagi negeri Sarawak 2030. Adik kakak sekalian, inilah semangat kita dalam Barisan Nasional. Kita mempunyai fokus. PSRI kata fokus. Kita ada objektif kita. Kita ada haluan kita. Kita tahu bagaimana hendak menuju ke tempat yang kita hendak pergi 2030. Kita hendak gelumingkan semua tenaga yang ada di negeri Sarawak dengan sokongan kerajaan pusat dalam lingkungan kerjasama Barisan Nasional untuk kita mencapai masa depan yang telah kita gariskan hingga tahun 2030. Kita ada agenda pembangunan mengangkat martabat rakyat kita. Ini agenda kita. Dan kita susun, kita atur. Sebab biar kita bertuah, kena Barisan Nasional Negeri Sarawak sudah ada gagasannya. Tuan-tuan tahulah apa yang hendak kita bangunkan.
Pesri dah bayangkan nak menukar corak di pertengahan Sarawak. Kalau selatan utaranya sudah bangun, Tan Sri Jocan dengan rakan-rakannya telah dapat menukar di utara, kita di selatan ni sudah kita tukarkan. Kalau Wan Kuching, terima kasih nak Pensri, kena kita menubuh 2 Dewan Bandaraya di Kuching sudah dibuat. Dan ini kita tumpu kepada pertengahan Sarawak melalui pembangunan skor. Dan skor ini adalah satu skor yang kuat. Kalah Manchester United. Kita nak skor kerana di sanalah kadar kemiskinan masih ada. Dan kita nak ubahkan kawasan skor ini sebagai satu tempat yang membuatkan hasil yang tinggi, tambah nilai kepada sumber yang ada di negeri Sarawak. Kita beruntung kerana kita ada agenda. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah sayang dengan kita. Banyak sungai di sini, banyak air di sini. Betul juga air pada keluar leteri. Mari ni kita mikir air keluar leteri. Wah, tak ada gila. Tapi kita dengan sains, kita boleh mengeluarkan jana elektrik daripada sungai-sungai kita. Dan ini adalah anugerah Tuhan suruh kita fikirkan apa yang ada. Jadi kita fikir, ilmu sains kata kalaulah air terjunnya kuat, maka turbin akan berpusing, turbin ini akan keluarkan elektrik. Jadi kita gunakan ini dan akhirnya tuan-tuan kita bertuah kerana kawasan ini boleh menjanakan banyak pembangunan yang lebih tinggi. Memang benar bukan senang nak membangunkan Sarawak. Pensri, saya tugas mari tahun 87. Jadi Menteri Industri nak ngembak pelapor datang situ. Pergilah saya ke mereka. Jadi saya datang dari Sarawak. Gue Sarawak, gue. Si tahu off the track. Apabila saya kata negeri saya dekat Pulau Borneo. Oh ya, I know Borneo. If you know Borneo, you know Sarawak. Jadi kita coba nak meyakinkan. Alhamdulillah, inilah proses pertama kita mempelbagaikan asas ekonomi kita daripada pertanian kepada industri. Terima kasih Pensri kerana telah memberi peluang kepada anak kita bekerja di syarikat-syarikat yang besar, yang high-tech. Ini kejayaan kita. Alhamdulillah. Kita rasa Barisan Nasional telah banyak menyumbangkan sumbangan yang begitu besar kepada kita. Dan dalam kejayaan ini kita tahu masa depan kita tidaklah cerah juga. Dan kita telah merangkakan satu pendekatan hingga tahun 2030. Mengikut statistik yang ada pada saya daripada Jabatan Statistik, tahun 85 kadar kemiskinan kita 31,9%. 85 pada tahun 2009 ia telah menurun kepada 5,3%. Rate of poverty, hardcore poverty from 10% 1985, now hardcore poverty only 1% in 2009. That is the success that we have achieved so far to reduce rate of poverty among Sarawakian, and that is the success of Barisan Nasional in reducing poverty.
Dan kita nak tengok masa depan pula. Kalau boleh kita nak zero poverty. Kita nak naikkan taraf pendapatan rakyat supaya kita selari dengan kehendak pimpinan negara, di mana ekonomi kita akan menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Dan kita di Sarawak, alhamdulillah, kita ada kestabilan politik begitu baik. Kita boleh rangka dan kita mempunyai sumber yang kita boleh tambah nilai melalui teknologi dan sains. Kita nak memperluaskan wifi kerana kita tahu teknologi penting dalam kita nak membangunkan negeri dan negara kita. Sebab itu Kerajaan Barisan Nasional memberikan tumpuan kepada infrastruktur yang asas, termasuklah teknologi canggih. Ini agenda hingga tahun 2030. Kerana rakyat berhasratkan sedemikian, dan kita pula bekerja untuk mengisi hasrat rakyat supaya hidup mereka lebih baik. Inilah politik kita, politik pembangunan. Inilah politik kita. Tadi saya dengar istilah baru yang Muhammad bin Sri, politik of reality. We have to be real. It cannot be virtual. We must transform. We must make use of the resources that we have by using the latest technology and add value to the resources that we have. Minta maaf cakap putih sikit. Kerana kita Sarawak, we are positioned dalam keadaan yang baik. Kita boleh berhubung dengan masyarakat luar negara. Baik nasib orang Sarawak. You know why? Saya masih ingat sebuah syarikat Amerika bernama Comet dulu, sekarang Hitachi. Dia datang ke Sarawak. Dia kata, why we want to come to your place? Because we see that the people of Sarawak is multilingual. They can speak English, they can speak Mandarin, they can speak bahasa Malaysia. So easy for us. Oh, English kita tu boleh tahan. Kalau orang mereka dah kata bagus, bagus lah kita tu. Kerana kalau tak ada bahasa, susahnya berlaku. Jadi ini menjadi kejayaan kita pertama. Kejayaan kedua, skor. Skor will be area yang kita tahu di mana multinational company daripada seluruh dunia akan beroperasi di skor. Bukannya company kecil-kecil tu, yang besar. Dan dia datang kerana mereka yakin, they have confidence in us because we govern efficiently negeri Sarawak. That's where they say, okay, I come to Sarawak. Kena corak kualiti kepimpinan. Dan Barisan Nasional, we are not short of that quality leaders among us in Barisan Nasional. That become an attraction for the foreign investors to come over here. Apabila ini berlaku, ia akan memberi serpihan kepada industri-industri dan perniagaan kecil. Everybody will benefit. Dan saya tahu kita nakkan 1.6 juta skill workers, 1.6 million. Jumlah penduduk kita mengikut sensus ya 2.5 juta. That additional 1.6 million bermakna anak-anak kita yang ada di universiti hari ini, dia keluar. Kalau kita mempunyai pembangunan ekonomi yang mantap dan mampan, diskor, all of them will be absorbed and we create employment for them. Tak ada pengangguran. Sebab ini kejayaan kita, Barisan Nasional yang mempunyai agenda for the
orang muda mesti ingat. Jangan ngekor-ngekor Facebook aja. Kerana Facebook tu kadang-kadang pelik nak cerita dalam Facebook. Nama manusia, gambar, pusat. Buka tak ada ke dalam Facebook. Nama sikit Ahmad bin apa. Tapi gambar siap. Gambar pusat keluar. Adakah Ahmad tidak pusat? Ini Facebook mananya? Orang yang gunakan teknologi, if they have bad intention, that reflect they want to tipu. Kalau hanya sincere, enggak gambarnya pun si kaca tu boleh kaca apa? Itu isi gambar datang ni. Adakah kita nak komunikasi dengan datang? Buat sedap. Ya pusat tu paling belakang. Ini dia teknologi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, ini perubahan yang kita nak bawa hingga ke tahun 2030. Sudah jelas. Sudah jelas. Dan insyaAllah kalau kita agenda ada, kita kerja kuat, kita jelas kepada rakyat, pilihan raya ini, mereka akan bersama dengan kita untuk mengubahkan negeri Sarawak. Seperti lautan biru ini, rakyat akan bersama dengan kita. But we have to explain our policies. Don't be afraid. We explain. We jelaskan kepada kita. Wah, we jelaskan. Ini kita berpolitik. Saudara-saudara sekalian, saya hendak diberi 30 minit. Tetapi dalam 30 minit ini, marilah kita sama-sama menilai kejayaan. Dalam masa 30 minit ini, marilah kita merangka masa depan kita. Kejayaan sudah ada, kita nak rangka masa depan kita hingga ke tahun 2030. Yang amat berhormat Bin Sri telah letakkan dasar begitu jelas. Hanya bagi kita ni, soja-soja kita tu, baju biru tu, kita kerja kuat supaya impian 2030 negeri kita menjadi negeri terkaya di Malaysia. Perahu sudah digulung, mengayuh sudah di tangan. Ayo berkayuhlah kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada orang tu, saya dengar juga ucapan Bin Sri di Sri Aman, macam orang nak tunang ni. Sikit orang nak tunang ucapan kita Sri Aman dengan wanita cantik kan? Ingin juga. Ialah ditabur janji manis-manis, tapi si dapat itu naik. Nak dapat orang tu dah benar, macam-macam lah, eksen jalan semuanya. Nak tu kerja sudah nak jalan-jalannya. They want to attract because they know Sarawak has potential. Sebab dia nyebut bukan dia Putrajaya, yang nak pergi ke Putrajaya. Jauh Pak Awi. Nak pergi ke Putrajaya. Ini agendanya. Kita ada agenda sampai 2030. Yang apa agenda? Ada agendanya 1 hari. Namanya Jingga. Saya macam pun perut nak juga. Semua nak tol dihapus, gaji orang naik. Dalam 100 hari rekod book dia perintahkan belanja 193 bilion. Dan cara pendekatannya macam nak nationalizekan industri. Walhal dalam ekonomi moden, orang minta private sector memainkan peranan. Apabila private sector
kuat, meluas, nyantuk, kita teks. Ya jadi revenue kepada kerajaan. Simple economics, Pak. Tahu enggak semua di nationalize. Siapa private ni mau datang? Pelabur ni mau datang. Negeri Cina gini tu. Based on socialist. Dasar sosialis. Lagi minta private sector. Semua tahu bahawa socialism is normal, relevant. Nak dasar ya macam dasar sosialis. Nakkah? Pergi ke belakang lagi. Ada 5 minit lagi atau apa? Nah, Datuk Pengerusi tak nak bermain dengan saya. Jadi sebabnya kita dalam Barisan Nasional kita mesti tahu agenda masing-masing. Mereka tak ada agenda. Kita ada agenda. Kita tersusun. Komponen Parti Barisan Nasional kita tersusun. Tidaknya bukan head sama diri. Saya terkejut macam boleh opus. Boleh opusnya tu ibat saya. Telah bini saya cari. Katanya empat lain ni. Adakah wakil rakyat minta tolong orang derma? Ada. Itu dari apa tu? Dia fikir. Udah baru tahu saya. Kena bisa selalunya wakil rakyat nak tolong orang. Tu orang minta tolong wakil rakyat. Ya tu kedungan tu. Kenapa bah? Berkelahi sama lagi. Yang kena su dah DAP. Sama lagi dah bahaya. No tu nak suruh kita negeri mati kita. Daya parti nak sikit ya, dan kelang kabut je dah. Parti kelang kabut, kelang keluh. Seorang keluar, yang nak ujung masuk, mujok pagi. No way I'll go back to PKR, say Jeffrey. Keluar, ujok dia masuk. Jadi parti yang kelang keluh. Parti dah kelang kabut. Parti ke kelang kabut arah dia. Mun kita diperintah oleh kelang kabutlah kita tu. Mun pasti kelang kabut, perintah kita kelang kabut kita. Kelang kabut siapa nak pergi tempat kelang kabut? Kalaulah orang si percaya dengan kita, negeri kita kelang kabut, ekonomi si berjalan, pembangunan si berjalan, yang sengsara rakyat sendiri, maka kita tolak orang yang mengkelangkabutkan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, dah sampai 30 minit. Tetapi 30 minit ini marilah kita rapatkan barisan, kita tolakkan mereka yang hendak mencerobohkan bumi kenalan yang begitu selesa sekali. InsyaAllah kita akan keluar dan dalam pilihan raya ini kita tunjukkan rakyat Sarawak, tunjukkan kebolehan anak Sarawak sendiri mentagih negeri Sarawak dalam kehidupan. Anak Sarawak, anak pejuang, perisai budaya, adat resam, BN, Parti Pejuang Cemerlang, Rakyat Maju, Sarawak Mampang. Hidup Perisai! Hidup Perisai! Hidup Perisai! Alhamdulillah, taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup barisan. Begitulah ucapan yang berhormat Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Topeng dengan pantunnya sebagai santapan rohani pada hari ini.
Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Wilamawan Anak Eko, Presiden Parti Progresif Demokratik Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak. Silakan Datuk Seri. No, but 3 minutes.